Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Akademik YouTuber. Akademik YouTuber adalah kerjasama antara Platform Malaysia dan eDidik Malaysia. Selamat datang juga ke channel Cikgu Ina. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ina. Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan baik. Peperiksaan semakin hampir, sudah terasa bahangnya. Harap pelajar-pelajar semua sudah bersedia. Pada kali ini, cikgu akan kongsikan pula bab dalam semester 2 iaitu aspek perundangan perniagaan. Dalam bab ini, terdapat dua akta yang perlu kita pelajari, iaitu Akta Kontrak 1950 dan Kontrak Jualan Barang-barang. Untuk kali ini, cikgu akan menerangkan tentang Akta Kontrak 1950. Sebelum itu, kita perlu tahu definisi undang-undang dan juga kontrak. Okey, kita mulakan sekarang. Undang-undang merupakan tindakan dan peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan dalam mengawal operasi sesebuah perniagaan. Manakala, kontrak pula ialah suatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang iaitu berdasarkan Akta Kontrak 1950. Bagi menjadikan sesuatu kontrak itu sah, 6 kriteria asas yang perlu dipenuhi iaitu wujud perjanjian, menggunakan borang yang sesuai, wujud asas undang-undang, boleh dipertimbangkan dengan adanya balasan, tiada keraguan, wujud persetujuan yang sebenar. Sesuatu kontrak itu boleh wujud sama ada secara bertulis ataupun secara lisan. Kita lihat pula elemen-elemen kontrak. Elemen-elemen kontrak ini ada 6 elemen iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Diharapkan agar pelajar-pelajar dapat fokuskan pada elemen-elemen kontrak kerana elemen-elemen kontrak ini adalah soalan yang sangat popular. Okey, kita lihat satu persatu. Elemen-elemen kontrak iaitu tawaran. Apa itu tawaran? Tawaran ialah satu aku janji oleh suatu pihak terhadap pihak lain bahawa ia akan melakukan sesuatu atau menahan diri daripada melakukan sesuatu jika pihak yang lain itu bersedia menerima atau mematuhi. Maksudnya di sini, A mempelawa B untuk membuat kontrak, tetapi B boleh menerima tawaran tersebut atau menolak tawaran tersebut. Sesuatu tawaran mesti jelas, lengkap dan muktamad, serta ditawarkan kepada individu tertentu atau sekumpulan individu. Contoh, Atan menawarkan untuk menjual motosikal berkuasa tinggi dengan harga RM50,000 kepada Raju. Raju menerima tawaran tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Dalam tawaran juga ada pelawaan tawaran. Apa itu pelawaan tawaran? Pelawaan tawaran ialah langkah pertama dalam sesuatu rundingan yang mungkin atau tidak berakhir dengan tawaran oleh sesuatu pihak. Pelawaan tawaran berlaku apabila pihak yang membuat tawaran mempelawa pihak lain untuk menerima sesuatu tawaran berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Elemen yang kedua ialah penerimaan. Penerimaan ini berlaku apabila
suatu pihak menerima cadangan daripada pihak yang membuat tawaran. Okey, untuk penerimaan terdapat 5 elemen dalam tindakan penerimaan. Yang pertama, sesuatu penerimaan perlu jelas, tepat dan mutlak. Kedua, penerimaan mesti dibuat secara biasa dan munasabah. Yang ketiga, sesuatu penerimaan yang dibuat mesti dikomunikasikan. Yang keempat, penerimaan perlu dibuat dalam jangka masa yang munasabah kerana tawaran tidak dibuka selama-lamanya. Dan yang terakhir, sesuatu penerimaan dianggap lengkap sebaik saja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya. Contoh, raju menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Atan untuk membeli motosikal berkuasa tinggi dengan harga RM50,000. Elemen yang ketiga ialah balasan. Balasan merujuk kepada faedah yang sepatutnya diperoleh kedua-dua belah pihak daripada urus niaga mereka seperti yang telah dipersetujui kedua-dua belah pihak yang mengikat perjanjian unsur balasan tersebut. Unsur balasan boleh dibahagikan kepada 3, iaitu mempunyai unsur timbal balik, iaitu kedua-dua belah pihak mendapat balasan daripada satu sama lain. Yang kedua, sesuatu balasan tidak semestinya berpada. Bermaksud tidak semestinya dapat nilai yang sama. Yang ketiga, sesuatu balasan mesti sah di sisi undang-undang. Contoh, Atan menyerahkan motosikal berkuasa tinggi kepada Raju dan Raju membayar sebanyak RM50,000 kepada Atan. Yang keempat ialah niat. Niat merupakan tindakan seseorang untuk mendapat persetujuan daripada pihak lain untuk berkontrak. Contoh, Atan sememangnya berniat untuk menjual motosikal berkuasa tinggi kepada Raju. Elemen niat sukar untuk ditafsirkan. Oleh itu, niat mengadakan kontrak sebagai bukti untuk mengadakan hubungan daripada segi undang-undang. Yang seterusnya ialah ketentuan. Ketentuan merujuk pada kontrak yang sah mestilah mempunyai pernyataan yang jelas bagi setiap perkara yang dijanjikan. Pernyataan yang mempunyai unsur kekaburan dan ketidaktentuan akan menyebabkan kontrak tersebut batal. Contoh, Atan menerangkan hasrat menjual motosikal berkuasa tinggi kepada Raju dengan bahasa yang dipahami oleh Atan dan Raju. Yang terakhir ialah keupayaan. Merujuk kemampuan seseorang untuk menjalinkan perjanjian kontrak. Berdasarkan Seksyen 11 Akta Kontrak 1950, seseorang itu mestilah dewasa, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan melakukan kontrak. Contoh, Atan dan Raju yang bersetuju membuat kontrak merupakan orang dewasa berumur melebihi 18 tahun untuk menjalinkan kontrak. Bagi elemen keupayaan iaitu dewasa, melibatkan seseorang yang berumur 18 tahun tidak boleh memasuki kontrak kecuali hal yang berkaitan dengan keperluan hidup, kontrak beasiswa dan kontrak insurans. Ya, kita tahu orang yang dewasa yang boleh membuat kontrak adalah berumur 18 tahun dan ke atas
sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Umur Dewasa 1971. Tetapi ada juga yang berumur bawah 18 tahun boleh memasuki kontrak, tapi kontrak-kontrak yang tertentu seperti untuk keperluan hidup, kontrak beasiswa dan kontrak insurans. Perlu ingat ya, sebab soalan ni selalu keluar dalam peperiksaan. Fakta untuk akta kontrak ni, kes yang selalu ditanya ialah kes Leha binti Duso lawan Awang Johari. Ini yang dapat menjelaskan bukti tentang kedudukan usia dewasa seseorang itu berupaya melakukan kontrak. Untuk berakal sempurna pula, apabila seorang individu atau pihak yang ingin memasuki suatu kontrak, ia perlulah mempunyai akal sempurna semasa perjanjian kontrak dijalankan. Ini disebabkan jika seseorang yang berkontrak tidak mempunyai akal sempurna, mungkin kontrak itu tidak sah kerana mereka tidak memahami butir bicara dalam kontrak yang dijalankan. Yang terakhir ialah tidak hilang kelayakan. Tidak hilang kelayakan ini merujuk seseorang individu yang ingin memasuki sesuatu perjanjian kontrak apabila tidak terdapat mana-mana undang-undang menghalang berbuat demikian. Ini bermaksud dia tidak ada buat kesilapan dan tidak ada terlibat dengan sebarang kes-kes yang melibatkan undang-undang. Kalau tak, dia tidak boleh membuat kontrak. Semoga dengan perkongsian cikgu tadi membantu pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat mengulang kaji pelajaran dengan berkesan. Sebelum berpisah, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Ina. Semoga berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih semua. Bye.